Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主所有的弟兄姐妹，晚上好。 Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. 当我们思考上帝的话语之前，我们先做个祷告。 Bapa, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. 天父，我们渴慕领受你的话语， Tolonglah setiap kami agar kami dapat menyimak firman-Mu dengan baik. 帮助我们可以聆听并领受你的话语， Biarlah firman ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata, 帮助我们你的话语不单单成为我们的知识而已， tetapi juga menjadi firman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 但是我们在我们的生活当中，我们可以把你的话语行出来。 Tolonglah setiap kami yang lemah dan terbatas ini. 主啊，帮助我们每一个都是很软弱，也是很有限的人。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. 我们祷告奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dan pembacaan kita akan terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 我们打开我们的圣经，约翰福音14章15到17节。 Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. 约翰福音14章15节到17节。 Ayat 15 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, lalu ayat 16 sampai 17 akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 15节我们用印尼语读，16和17节我们用华语读。 Demikianlah bunyi firman Tuhan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵。乃世人不能接受他，因为不见他，也不认识他。你们却认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。 Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 31 Agustus tahun 2021, 弟兄姊妹，2021年8月31号， Arizona Christian University merilis sebuah research yang membandingkan keadaan spiritual dari beberapa orang yang mengelompokkan diri mereka sebagai orang Kristen. 亚利桑那基督教大学发布了一项研究， Dan 比较了美国几类人自称是基督徒，他们的属灵状况。 di dalam research tersebut ternyata tidak sedikit orang yang mengaku dirinya Kristen berpendapat bahwa Roh Kudus itu bukan makhluk hidup yang nyata. 在研究中说，不少自称基督徒的人，他们认为圣灵不是真正的生物。 Roh Kudus itu ternyata hanya sebuah kekuatan, kehadiran, dan juga kesucian daripada Tuhan. 他们认为圣灵只是上帝力量存在或纯洁的象征而已。 Dan research ini berarti membuktikan bahwa tidak sedikit orang Kristen di Amerika memiliki pemahaman tentang Roh Kudus yang salah. 这项研究证明，在美国不少基督徒对圣灵有错误的认识。 Jadi Roh Kudus itu ternyata bukan sebagai pribadi yang bisa berelasi dengan mereka. 他们认识圣灵不是一位可以和他们建立关系的位格。 Mungkin mereka melihat Roh Kudus itu sebagai pribadi yang asing. 可能他们认为圣灵是一个很陌生的位格， Roh Kudus itu tidak relevan dan juga tidak bisa memahami diri mereka. 他们认为圣灵对他们毫无关系，也不能理解他们。 Dan gawatnya pemahaman keliru seperti ini tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang Kristen di Amerika ini. 更不幸的，对圣灵这种的理解不单是在美国发生， Saya percaya beberapa orang Kristen di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia juga memiliki pemahaman yang salah seperti ini. 我相信在世界其他地方，包括印尼，我们也是有这种错误的认识。 Dan tidak menutup kemungkinan, mungkin saja beberapa dari kita yang saat ini mengikuti kebaktian doa juga memiliki pemahaman seperti ini. 有可能我们今天晚上在这里做祷告会的，对圣灵也是有错误的理解。 Mungkin kita hanya melihat Roh Kudus itu sebatas cap atau stempel yang mengatakan bahwa oh saya adalah miliknya Yesus Kristus. 我们可能认识圣灵就是一个印记，代表我们都是基督徒。
Roh Kudus itu hanya sebuah alarm yang mengingatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. 圣灵就是一个警报来提醒我们行上帝的旨意。 Roh Kudus itu tidak lebih daripada sebuah benda mati yang akhirnya kita acuhkan di dalam kehidupan ini. 圣灵只不过是今生我们忽略的有生命的物体。 Padahal Alkitab dengan jelas memperlihatkan bahwa Roh Kudus itu tidak seperti itu. 其实圣经很清楚教导我们，圣灵不是刚才我们所说的。 Hal ini bisa kita lihat dengan jelas di dalam perikop pembacaan kita pada malam ini. 从刚才我们读的经文，我们都可以看得很清楚。 Karena kalau kita membaca perikop sebelum dan sesudah, 如果我们理解上下的经文， maka kita akan mengetahui bahwa pasal yang baru kita baca adalah kisah di mana Yesus sebentar lagi akan disalibkan. 刚才我们说的经文就是再过不久，主耶稣要被钉十字架。 Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya 耶稣对他的门徒说：“再过不久，他就会离开他的门徒， untuk menyediakan tempat bagi mereka. 就是为了他们预备地方。” Dan ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia tahu bahwa murid-muridnya ini akan menghadapi berbagai macam kesulitan. 当主耶稣离开门徒的时候，他知道他的门徒会面对一系列的苦难， Mereka akan diburu oleh pemerintah karena mereka mengikut Yesus. 他们因着跟随耶稣会被政府追杀， Dunia akan menolak mereka dan akan membuat mereka menderita. 世界拒绝他们，并使他们受苦。 Itulah sebabnya Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan penolong bagi mereka. 因此，耶稣要求天父是一位保惠师给他们。 Dan kalau kita lihat ke dalam bahasa Yunani, kata penolong ini disebut parakleton yang berasal dari kata parakletos. 如果我们看希腊文，这个保惠师就是 Parakletos。 Dan kata ini memiliki arti one who appears in another behalf, atau bisa disebut sebagai dia mediator, intercessor, atau helper. 这个保惠师的意思就是一个为别人而来的帮助，或者一个中保人。 Pemahaman kata ini semakin dipertajam oleh D.A. Carson di dalam bukunya yang disebut The Gospel of John. 这个理解被 D.A. Carson 更强调，在他写的书就是《福音按照约翰》。 Parakletos primarily means legal assistant, advocate, someone who helps another in court, whether as an advocate, a witness, or a representative. 这保惠师的意思就是合法的帮助者，一个律师，或者一个人在法院上帮助别人，他可能是律师，可能是一个见证人，或者一个代表人。 Artinya begini, Roh Kudus itu adalah pendamping orang percaya yang akan menolong mereka di sepanjang kehidupan ini. 意思说，圣灵就是陪伴信徒在他的一生当中。 Tetapi di saat yang sama, Yesus juga menjelaskan bahwa Roh Kudus ini bukan pribadi yang jauh dari mereka. 主耶稣也告诉门徒，圣灵不是一位离他们很远的位格。 Dan hal ini terlihat dengan jelas di dalam ayat 17. 在我们刚才读的17节看得非常清楚。 Karena kalau di dalam ayat 17, kita akan menemukan satu kata, yaitu kata mengenal. 在17节有一个词就是认识。 Dan di dalam bahasa Yunani, kata mengenal ini disebut ginoske yang berasal dari kata ginosko. 在希腊文，这个认识就是 ginosko。 Kata ini memiliki arti to arrive at a knowledge of someone or something dan make acquaintance of. 这 ginosko 的意思，对某些事或者某些人有一定的认识和建立关系。 Ini adalah hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara. 这是很有趣的，弟兄姐妹。 Kata acquaintance itu memberikan indikasi bahwa kita itu tidak hanya memahami Roh Kudus itu secara teologis. 这个认识的意思表明，我们不单在神学上认识圣灵， Tetapi kita juga mengenal Roh Kudus secara personal. 但是我们也是很个人的认识圣灵。 Artinya orang percaya yang menerima Roh Kudus seharusnya tidak hanya memahami Roh Kudus itu secara alkitabiah. 意思说，一个信徒接受圣灵
不单成为一个人在圣经上明白圣灵而已， tetapi juga mengenal Roh Kudus karena punya relasi yang intim dengan Roh Kudus. 但是也是认识圣灵，因为与圣灵有亲密的关系。 Dan ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus, di sanalah kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. 当我们与圣灵有亲密的关系的时候，我们的生命就有圣灵所引导。 Nah, seringkali begini Bapak Ibu Saudara, beberapa orang Kristen itu punya pemahaman yang keliru tentang ini. 但是有些人对这种教导有错的 Mereka 观念， Mereka pikir kalau mereka sudah menerima Roh Kudus, oh berarti hidup saya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. 他们认为如果我有了圣灵，我的生命一定有圣灵引导。 Padahal kalau tidak ada relasi dengan Roh Kudus, maka tidak mungkin hidup seseorang itu dipimpin oleh Roh Kudus. 但是除了一个人与圣灵有良好的关系，这个人的生命一定没有圣灵的引导。 Mungkin salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Southern Baptist Convention. 我们可以看到一个例子，就是在美南浸信会大会发生的事件。 Berdasarkan berita yang dirilis oleh Christianity Today pada tanggal 22 Mei 2022. 就是2022年5月22号 Christianity Today 杂志所发布的消息。 Kita akan menemukan Southern Baptist memilih untuk melindungi 700 abusive pastor daripada memproses mereka ke jalur hukum. 我们可以看见美南浸信会选择保护700名进行性骚扰的牧师，而不是把他们在法律上处置。 Bahkan beberapa jemaat perempuan di bawah umur 17 tahun mengalami sexual abuse oleh para pastor ini. 甚至一些17岁以下的女会友遭到牧师的性骚扰。 Ketika para korban melaporkan bahwa mereka kena abuse atau sexual abuse oleh para pastor mereka, 当这些受害者报告他们受到这些牧师的性骚扰的时候， para korban ini justru diacuhkan. 这些受害者却被忽略了。 Bahkan para korban ini disuruh untuk meminta maaf karena menuduh pastor mereka melakukan abuse atau sexual abuse. 甚至这些受害者要道歉，因为他们指控他们的牧师进行性骚扰。 Ironis sekali Bapak Ibu Saudara. 这太讽刺了，弟兄姐妹。 Kita percaya bahwa para pastor Southern Baptist ini adalah orang-orang yang menerima dan percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. 我们相信这些美南浸信会的牧师，他们都是相信并接受耶稣成为他们个人的救主。 Mereka juga adalah orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. 他们也是领受了圣灵。 Tetapi sungguh disayangkan justru hidup mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus. 但是很可惜，他们的生命没有圣灵的引导。 Karena kalau memang hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus, maka mereka tidak akan melakukan tindakan sekeji itu. 如果他们的生命真正有圣灵所引导，他们肯定不会做那些丢人的事情。 Inilah alasan kenapa penting bagi kita untuk menyadari betapa krusialnya relasi dengan Roh Kudus. 因此，与圣灵建立亲密的关系是非常重要的。 Penting untuk menyadari betapa krusialnya menjadikan Roh Kudus itu sebagai spiritual friend di dalam hidup ini. 以圣灵成为我们属灵上的朋友是非常重要的。 Penting untuk menyadari betapa krusialnya memiliki spiritual friendship dengan Roh Kudus. 与圣灵拥有属灵上的友谊是非常重要的。 Oleh sebab itu ketika kita berbicara tentang Pentecost Day, the true spiritual friendship, 因此，当我们谈到五旬节真正的属灵上的朋友时， Yesus mengingatkan kita untuk memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus. 耶稣提醒我们要建立一个很亲密的关系，就是与圣灵建立一个很亲密的关系。
Yesus mengingatkan kita untuk memiliki spiritual friendship dengan Roh Kudus. 耶稣提醒我们要以圣灵成为属灵上的友谊， Sehingga hidup kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. 好让我们的生命就按上帝的旨意行。 Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil satu waktu sejenak di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹，我们用一段时间在上帝的面前， Mari kita berdiam diri dan bertanya kepada diri kita sendiri. 我们就安静我们自己，并问我们自己： Apakah saya sudah memiliki relasi yang intim dengan Roh Kudus? 是否我与圣灵拥有一个很亲密的关系？ Atau justru hari ini kita mengatakan bahwa kita ini jauh daripada Roh Kudus? 或者今天我们却说，我与圣灵的关系是非常遥远？ Kita memandang Roh Kudus itu sebagai pribadi yang asing di dalam hidup kita. 我们觉得圣灵就是一个很陌生的位格。 Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk berefleksi di hadapan Tuhan dan menikmati momen diam ini di hadapan Tuhan. 让我们用一段时间来反思，与上帝享受安静的时刻。 Bapak, setiap kami punya keadaan yang berbeda. Ada beberapa dari kami mungkin mempunyai relasi yang baik dengan Roh Kudus. Kami dekat dengan Roh Kudus, kami merenungkan firman Tuhan, dan di dalam setiap kegiatan kami merefleksikan di situ ada Tuhan yang bekerja. Kami dekat dengan Roh Kudus, tapi beberapa dari kami mungkin hari ini sudah jauh. Kami sibuk dengan setiap kegiatan kami. Kami terbuai dengan berbagai kegiatan yang harus kami pikirkan, yang harus kami kerjakan. Atau mungkin karena ada begitu banyak masalah yang sedang kami hadapi hari ini, relasi kami dengan Roh Kudus semakin menjauh. Tuhan, maafkan kami kalau kami menjadikan Roh Kudus itu sebatas stempel, sebatas alarm, tapi tidak ada relasi personal dengan Roh Kudus. Tetapi hari ini kami diingatkan dan kami bersyukur kepadamu karena kami mau untuk berelasi dengan Roh Kudus. Kami mau belajar mempunyai relasi yang intim dengan Roh Kudus. Tidak hanya sekedar pengetahuan tentang Roh Kudus itu apa. Doktrin-doktrin Roh Kudus, tidak hanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk teguran, untuk kasih yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.